Sampai mana? Oh. Fa in qala innama ukaffiru. Arif tak ada? Janu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada sahabat talabah, termasuk ke surat 51 kitab Faisalut Tafriqah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fa in qala, sekiranya dia berkata, innama ukaffirul mu'taziliyah wa ushaddidu alaihi li'annahu yaz'amu anna adh-dhatal wahidata tasduru minha faidatul ilmi wal qudrati wal hayati wa hiya sifatun mukhtalifatun bil haddi wal haqiqati wal haqa'iqul mukhtalifatu yastahilu an tusafa bil ittihadi aw taquma maqamaha dhatu wahidatu. Fama baluhu la yastab'idu minal ash'ari qawlahu innal kalama sifatun wahidatun qa'imatun bidhatillahi ta'ala wa ma'a kaunihi wahidan fahuwa zaburun wa injilun wa tauratun wa qur'anun wa huwa amrun wa nahyun wa khabarun istikhbarun wa hadhil haqa'iqu mukhtalifatun. Okey, maksud dia apa? Sekiranya dia berkata, sungguhnya aku mengkafirkan Mu'tazilah dan berpendirian tegas terhadapnya kerana dia mendakwa ilmu, kuasa dan hidup muncul dari zat yang satu. Sedangkan kesemua sifat itu berbeza antara satu sama lain dari sudut pengertian dan juga hakikatnya. Serta mustahil bagi hakikat yang berbeza-beza disifatkan sebagai kesatuan ataupun zat yang satu merangkungi kesemuanya. Maksud dia apa? Imam Al-Ghazali ni dia cuba nak terangkan kepada kita bab takfir kalau hanya kerana berbeza mazhab dan sesat, ialah perbahasan-perbahasan yang menyeleweng kerana fakta yang menyeleweng. Ini susah kita nak mengkafirkan. Sebab apa? Dia akan kena pada diri kita sendiri. Maksud dia macam mana? Contoh dia, seumpama ada orang bermazhab Asy'ari, dia tasyaddud mengkafirkan Mu'tazilah yang berbeza dengannya, sama-sama ahli kiblat. Tapi Mu'tazilah, kenapa dia dikafirkan? Tengoklah, dia sesat. Dia kata, Mu'tazilah kan berpendapat tidak ada sifat ma'ani. Kenapa Mu'tazilah kata tidak ada sifat ma'ani? Kerana dia kata kalau ada banyak ma'ani berarti ta'addudul qudama. Dan akhirnya dia kata apa? Zat Allah satu. Kudrah Allah itu adalah hakikatnya zat Allah, bukan sifat yang berdiri pada zat. Tapi zat Allah ini alim, zat Allah ini qadir, zat Allah ini hayyun, zat Allah ini sami'un, zat Allah ini basirun. Ini yang kita kata dia mensabitkan sifat maknawiyah, tidak mensabitkan sifat ma'ani. So kalau golongan Mu'tazilah salah. Sebab dia menafikan sifat kudrah, menafikan sifat ilmu, menafikan sifat sama', menafikan sifat basar. Dia kata tak ada sifat-sifat ma'ani ni, tak ada. Berarti semuanya datang daripada zat dia. Asy'ariyah bantai golongan Mu'tazilah. Dia kata kalau macam tu,
engkau namanya hakikat yang berbeza. Yang namanya kudrah itu berbeza dengan sama. Yang namanya basar itu berbeza dengan iradah. Hakikat yang berbeza mana boleh satu saja, iaitu zat. Mestilah berbeza-beza. Yang mana menurut Asy'ariyah dipanggil dengan sifat. Kan? Sebab ini kita wajib mengkafirkan golongan Mu'tazilah. Kafirlah Mu'tazilah menurut golongan mutasyaddiduna minal Asy'ariyah. Kan? So kalau ini yang menjadi parameter engkau, dijawab oleh Imam Ghazali balik kepada golongan yang ghulwu di kalangan Asy'ariyah ini. Golongan takfir di kalangan Asy'ariyah ini. Apa dia jawab? Imam Ghazali kata balik, kenapa dia tak meragui Al-Asy'ari yang menyatakan bahawa kalam adalah sifat tersendiri yang merupakan sebahagian daripada zat Tuhan, sementara dalam keadaannya sebagai satu hakikat ia menjelma sebagai Zabur, Injil, Taurat dan Quran yang mengandungi surahan larangan dan khabar pertanyaan, yang semua ini adalah hakikat-hakikat yang berbeza. So kenapa? Kerana Asy'ariyah dia berpendapat Allah SWT zat, bersifat dengan sifat kalam. Kalam Allah ini esa, tidak berbilangan. Yang berbilangan itu adalah ta'aluk kepada sifat kalam, yang terbahagi kepada adanya larangan, adanya ta'alukut, adanya amr, adanya nahi, adanya khabar. Kan? Betul. Lepas tu dia kena faham, apabila dia sabitkan perkara itu juga, kita buktinya Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kenapa ada banyak? Kenapa ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Ni. Kau tak kafirkan diri kau pula. Lebih kurang macam tu lah. Dan kau kafirkan Mu'tazilah tapi tak kafirkan diri sendiri. Padahal Asy'ari sendiri menganggap bahawa kalam Allah ini esa, tapi bukti dia banyak tu. Hakikat yang berbeza. Taurat beza dengan Quran, Quran beza dengan Injil. Ini. So ini Imam Ghazali kata, kenapa tak konsisten? Wa kaifala wa la kaifala wa kaifala wa haddul khabari ma yatatarraqu ilaihi at-tasdiq wa takdzibu wa la yatatarraqu dhalika ila al-amri wa nahyi fa kaifa takunu haqiqatan wahidatan yatatarraqu ilaiha at-tasdiq wa takdzibu wa la yatatarraqu fayajma'un nafya wal itsbata. Maksud dia apa tu? Bagaimana tidak? Mengapa tidak? Sedangkan takrif khabar ialah satu yang satu yang boleh dipercayai atau tidak. Ma yahtamilu as-sidqu yatatarraqu ilaihi at-tasdiq wal takdzibu. Maksud dia khabar ni apa? Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Bukan yatatarraqu itu apa dia kata? Suatu yang boleh dipercayai, bukan. Itu makna dia salah. Makna dia kurang tepat. Yatatarraqu ilaihi tasdiq wa takdzib. Maksud dia apa? Kalam khabar ini boleh mengandung kebenaran, boleh mengandung kedustaan. Itu maksud dia yatatarraqu tu. Maksud dia apa isi dia? Isi dia boleh membawa kepada ni, boleh buat ni. Bukan you can believe or you can know. Atau mungkin maksud dia tasdik tu you can untuk membenarkan, you can untuk mendustakan. Itu bolehlah kalau lihat dari segi itu. Wala yatatarraqu dzalika ila al-amri wan nahyi, dan takrif sedemikian tidak dapat diterapkan ke atas suruhan dan larangan. That's why dia kata hakikat yang berbeza-beza. Kan? Fa kaifa takunu haqiqatan wahidatan yatatarraqu ilaiha at-tasdiq wa takdzibu wa la yatatarraqu fayajma'un nafya wal itsbat. Kan? Bagaimana perkara-perkara ini boleh menjadi satu hakikat tunggal sedangkan sebahagian nafi dan isbat tertakluk kepada unsur penerimaan atau penolakan, manakala sebahagian yang lain amar nahi tidak tertakluk kepada dua unsur itu. Tidakkah cara itu pandangan Asy'ariyah menghimpunkan nafi dan isbat
pada satu entiti yang tunggal yang disebut oleh golongan Asy'ariyah sebagai perkara yang mustahil. So kenapa Qoma tak nak kafirkan golongan Asy'ariyah? Qoma sendirilah. Ni Imam Ghazali menyebutkan kepada golongan Asy'ariyah yang tasyaddud. Nak tak nak kita kena sebut perkara tersebut. Ada golongan Salafi Wahabi dia kata, tu kenapa tak nak sesatkan golongan Asy'ariyah yang duk takfir tu? Siapa kata tak sesatkan? Kita tegur lah. Imam Ghazali pun tegur Asy'ari sendiri. Tanzir bila dia Asy'ari, apologetik pada semua Asy'ari. Tak. Kalau ada Asy'ari tapi dia over, dia salah, kita tegur. Konsistensi tu kena ada. Korang ilmiah pun kena macam tu lah, kena konsisten lah. Kecuali benda yang korang dah declare, ni tak payah konsisten, benda ni fiqh. Kan, ini. Jadi, ini masalah apa? Masalah bagaimana Imam Al-Ghazali bersifat dengan sifat munsif adil. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kamu puasa tak bulan Zulhijjah ni? Ana puasa lupa sahur. Lupa sahur, lupa minum kopi tadi. Jadi boleh ngantuk. Korang puasa tak? Tak puasa? Tak, ini laki. Innalillahi wa inna ilaihi. Laki tak puasa? Hari ni 2 Zulhijjah tau. Semalam puasa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kubet lagi tak puasa? Beb. Ya Allah, beb. Kena puasa, beb. Aduh. Puasa, kena puasa. Lalu dia kata, fa in takhabbata ففي الجواب هذا وعجز عن كشف الغطاء فيه فاعلم أنه ليس من أهل النظر وإنما هو مقلد وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عنه لأنه قاصر عن سلوك الطريق الحجاج ولو كان أهلا له وكان مستتبعا لا تابعا وإماما لا مأموما فإن خاض المقلد في المحاجة فذلك منه فضول والمشتغل به ضارب في حديد بارد وطالب إصلاح الفاسد وهو يصلح العطار ما أفسد الدهر. Maksud dia apa? Jika sekiranya dia terkial-kial mencari jawapan kepada soalan-soalan ini atau membuktikan dirinya tidak mampu menyingkap tadbir perkara-perkara ini, maka ketahuilah bahawa dia bukan dari kalangan ahlun nazar. Dia bukan di kalangan ahlun nazar. Jadi tak bolehlah kata dia ahlun nazar. Asy'ari mengatakan wajib nazar. Sebab apa? Bukan wajib. Ini dia tengah rot golongan di kalangan Asy'ari yang tasyaddud dan takfir. Salah satu isu dia adalah apa? Bab akidah ni kena tahu dengan dalil. Tak tahu dalil, kafir. Tahu isu tu. Jadi setelah zaman Imam Ghazali ni, Imam Sanusi termasuk yang pernah berpendapat kalau enti i'tiqad beriman tanpa ada dalil. Maksud tanpa ada dalil apa? Tak tahu dalil kenapa Allah wujud, tak tahu. Saya percaya je lah. Taklid. Macam tu dia. Ini nama dia Imanul Ajaiz. Kalau menurut Imam Sanusi, kaul qadim dia kufur. Maksudnya tak beriman lagi lah. Lawan tak beriman tu kufur lah. Kan? Ini. Tapi dirot bukan satu, banyak ulama di zaman Imam Sanusi. Diorang iktiraf Imam Sanusi ni hebat. Tapi bab ni dia memang tak sepakat. So dia merot Imam Sanusi. Lahirlah kitab Muhasilul Maqasid mimma bihi tu'tabarul aqaid oleh Al-Imam Ibn Zakri. Dia hentam satu-satu, tak. Itu Imam Ibn Zakri. Lalu lahirlah kitab Sijlimasi. Tapi Sijlimasi ini lahir setelah Imam Sanusi. So yang sezaman dengan Sanusi itu adalah kitab
Itu Ibnu Zakri tadi. Akhirnya Imam Sanusi tukar pendapat dia dan betulkan kaul dia di dalam kitab dia berjudul Syarah Muqaddimat. Ni cerita dia, Syarah Muqaddimat. Dan beberapa kitab lain dia betulkan dia punya akwal, kaul dia. Tapi ada yang kata tak, tapi ana ada syarah, ana baca entah ada kan Syarah Kubra. Dia Rad Ibnu Zakri, dia cuba pertahankan wajibnya iman ini dengan dalil. Iman ma'rifah ni wajib. Means kalau orang tak tahu dalil, berarti dia itu dianggap telah tidak ada iman. Siap sebut ijma' lagi. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Jadi dijawab oleh Imam Ghazali, kalau kau cakap macam tu, inna ma huwa muqallidun, kau bukan ahli nazar. Kalau kau dah tak mampu nak bawa ni, tak mampu nak bagi hujah semua ni, kau ni adalah muqallid. Tetapi seorang pengikut, muqallid sahaja. Lepas tu dia kata, wa syartul muqallidi ayyaskuta wa yuskata anhu. Di antara syarat seorang pengikut ialah dia mendiamkan diri dan didiamkan bicaranya. Didiamkan bicaranya. Kalau tak boleh, bukan ustaz, jangan cakap. Bukan ustaz, tapi dah jadi macam mufti. Berani sesatkan kat sana ke sana. Ini yang diajarkan oleh Wahabi hari ini. Orang awam disuruh bersuara, menjadi pendesak. Orang awam kita pun tak reti, tak apa, cakap je. Ni betul. Lawan. Kalau orang awam tak lawan, siapa nak tolong kita nak basmi ahli bid'ah ni? Kita kena cakap, kita tak boleh diam. Disuruhlah orang awam pun bercakap, punah habis. Orang awam juga disuruh ambil tauliah, buat center-center. Kan, kononnya nak dakwah mu'allaf. Budak tu baru masuk Islam, dah suruh untuk dia berdakwah. Mana boleh? Ahli sunnah manhaj Imam Ghazali, jangan. Engkau akan merusakkan agama tu. Kenapa? Walaupun dia bermurid kita, dia berada kepada kebenaran, tapi kalau engkau bagi dia tiket untuk dicakap, dia sedangkan dia tak ada ilmu, siapa boleh kawal apa dia cakap? Betul? Ini zaman dulu Imam Ghazali dah kata. Sebab tu ada istilah dia, yaskuta wa yuskata. Syartu taklid itu dia kena diam atau dia didiamkan. Hadirin wal hadirat. Maksud dia didiamkan apa? Tegur dia lah. Tangkap dia. Penjara dia zaman dulu, tuan-tuan. Zaman khilafah Uthmaniyin, sebelum Uthmaniyin, zaman Abbasiyah. Kalau ada orang yang tak ada ilmu, dia bercakap, dia berpendapat, dia mengajar dan lainnya, tangkap, penjara. Dah tak keluar dah. Betul? Sebab apa? Sebab dia akan bawa fitnah kepada masyarakat. Dia tak tahu tapi dia bagi hukum. Ini yang bahaya. Lalu dia kata apa? Apa alasan dia? Kerana sebagai pengikut dia tidak akan mampu mengikuti cara-cara penghujahan. Sebab tu kita ni sekarang, zaman sekarang macam mana? Malas nak layan. Orang awam ni kalau nak cakap, tak payah layan. So, the first lesson dalam Facebook, kalau ada orang awam merayu, meroyan ke apa, buat duk. Sebab apa? Kita tak tahu dia pun faham ke tak. Bagi kita Arab tak boleh. So, kadang-kadang tulis bagi teks dalam Arab ni. So, ni dah pakai patient, bagi kita Arab tak terjemahkan. Iyalah, apa nak terjemahkan kalau kau alim? Betul? Ini yang menyebabkan Prof Nakib bila dia buat buku-buku refutation, kan, tulisan-tulisan dia pastikan ditulis dalam keadaan sophisticated, supaya orang yang nak lawan, nak jawab tu, dia kena setara dengan dia. Faham tak? Kalau tulisan aku pun kau tak boleh faham, prolegomena aku pun boleh faham. Prolegomena tahu ke tak bu? Dah baca? Ada? Ada tak buku tu? Ada. Dekat kesis tak baca? Jom baca. Siapa ajar?
Oh, okey. Dia konsisten tiap minggu. Satu minggu dia sekali baca, dia baca berapa banyak? 3 baris. Ha? 3 baris. Oh, tak boleh lah macam tu. Tak kata lah. Ana baca program Mena ni waktu dekat Morocco. Ana first time pegang tahun 2013. Ana ada lagi kat rumah. 2013 ke 14. Waktu itu Prof Nakib ada Saturday night lecture dekat Kesis. 2013. Ana balik ke 2011. Tak, Ana dah pergi Morocco. 2013. Ana pergi Morocco, Ana balik sini. Lepas tu Hilmi ajak. Dan adalah buku tu Ana ambil lah, design. Ana baca. Tapi Ana dah tengok, dah belik, bukan baca, dah belik tengok tu 2010-2011. Buku tu of course sebelum tu, waktu tu Prof Nakib hadiahkan kat abang Ana. So Ana curi-curilah baca. Tak faham aku, tutup. Tak minat, dia tak minat ilmu kalam sama sekali. Ahli fiqh. Tapi betul. Ana pergi Morocco. Lalu Morocco masuk ilmu kalam lah. Ilaha illallah. So nak kena baca lah. Banyak orang cakap banyak kan. Kadang dia tak baca. Kalau nak tahu secara metafizik penjelasan martabat 7 tu, buku tu lah. Betul tak? Buku tu. Dan bila baca buku tu, rupanya Prof Nakib dia faham martabat 7 dari kitab Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi. Abdul Ghani An-Nabulusi dia ada satu kitab menerangkan martabat Tuhfatul Mursalah. Disyarahkan Tuhfatul Mursalah. Ni dia hadir dalam hadrat. Jadi apa? Orang kalau tak mampu, sebab tu Prof Nakib dia tulis susah, orang nak jawab susah. Kan? Kalau tak alim, tak boleh nak jawab. Tak pandai bahasa Inggeris, tak boleh nak cakap. So cakap banyak. Sorry lah. Prof Fatah Harun yang kritik martabat 7, cuba dia baca Pulau Gimana, yakin tak faham. Dia tak yakin tak faham. Tak, jangankan tu, dia baca Hamzah Fansuri pun tak faham. Hamzah Fansuri, Prof Nakib buku Hamzah Fansuri tu. Sebab anda tengok bila dia baca, dia pergi potong atas, potong depan, potong belakang pun letak tu. Tengoklah golongan wujudiah, bila dia tengok anjing, dia kata tu Tuhan. Bagi dia, anjing tu Tuhan dia. Kalau baca the whole line pun tak macam tu pun. Anda baca, ini jauh langit dan bumi. Ni anda tengok orang yang kritik, tak ada yang mampu kritik. Baru ni ada seorang lah duk ceramah terangkan tentang martabat 7. Sikit pun tak faham dia tu. Sikit bukan dimah pun tak tahu. Dia tulis je istilah tu balik. Syarah pun dia tak. Dapat tu ada hati nak bahas martabat 7 Nur Muhammad. Nur Muhammad bolehlah sikit diulas, itu pun tak sama lah. Ini sebab apa? Sebab dia orang tak boleh baca, dia orang tak faham. Itu adalah Prof Nakib. Dan Prof Nakib buat ni sama dengan apa? Sama dengan Taha Abdul Rahman. Prof Taha Abdul Rahman nak ngaji dengan dia kat Morocco. Buku dia korang baca semua takkan faham. Ana baca buku ilmu kalam dia tu warna hijau. Ana baca ilmu kalam dia tu, terus teranglah, ana jujur ni, baca 3 kali tak faham. Duduk menadah tu boleh faham. Pelan-pelan baca satu-satu berbaris dengan kawan ana yang mutakalim tapi dia salafi. Dia mutakalim. Baca satu-satu. Dia memang budak ni memang rajin baca. Kawan Ana tu baru boleh faham. Ana kena duduk dengan dia baca. Jadi Ana tanya Prof Abdul Rahman, kenapa tulis bahasa susah sangat? Dia ketawa. Dia kata, aku berhadapan dengan siapa? Dengan filosofer kat Sorbonne, dekat University of Paris, tempat dia belajar dulu. Dia sekarang dilarang kembali ke University of Paris, Sorbonne, sebab dia runtuhkan Sorbonne. So, dia kata dia lawan dengan diorang. Kalau aku tulis biasa-biasa, kan, habis ya.
So dia kena buat tulisan bahasa Arab yang tinggi, yang orang orientalis pun nak baca pun susah. Arkun ni Arab, Algerian. Arkun sendiri pun tak dapat nak isti'ab. Abid Jabiri pun tak dapat nak jawab. Tu sebab tu dia buat yang berkualiti tinggi, yang hanya orang khawas, yang bila dia ada that knowledge, dia takkan pertikai. Islam ni macam inilah. Orang yang pertikai mazhab ni, yang tak nak bermazhab ni, pertikai mazhab ni, sebab dia tak ada ilmu, dia bodoh, dia jahil. Tapi bila dia dah alim, dia dah ada ilmu, dia berubah. Ana jumpa banyak orang Salafi, mula-mula tu semangat balik pada Quran dan Sunnah, baru belajar bahasa Arab. Sebab dia tak ada ilmu Arab, dia belajar engineering, belajar ekonomi, belajar apa. Lepas tu jadi Wahabi, lepas tu baru nak belajar, nak betul-betul ikut Quran dan Sunnah. Bila dia dah alim, dah boleh baca kitab, dah apa, dah berubah. Banyak yang berubah. Ini anda tahu sendiri. So sama kes dia. Samalah dengan Ibnul Arabi As-Sufi Al-Hatimi, Syekh Al-Akbar. Syekh Al-Akbar, kenapa orang baca fusus susah nak faham? Sama, dia kata ni ilmu yang tak pada orang awam, ni kau jangan baca. Orang yang bukan ahli dia, jangan baca, haram alaik. Itu tujuan dia supaya korang tak faham. So dia tulis dalam keadaan yang susah. Fusus tu susah nak baca. Pandai nahwu saraf pun susah nak baca. Sebab apa? Sebab bila anda tengok, hatta ulama besar pun syarahan dia, nak tengok, beza satu syarah dengan syarah lain, beza. Syarah fusus ni bukan satu, syarah fusus ni beratus. Orang duk sesatkan, duk apa, tahu tak, syarah dia saja beratus. Nak cakap apa? Ni kehebatan Syekh Al-Akbar Ibn Arabi. Sebab tu cuma ana ada cita-cita lah, sebelum ana mati ana terjemahkan dan syarah fusus dalam bahasa Melayu. Dengan alasan apa? Dengan alasan siapa tu, siapa nama dia, Allahumma salli ala Muhammad, ada ulama Al-Bursi belakang nama dia, Syekh Muhammad Al-Bursi belakang. Dia ulama Turki, dia terjemahkan fusus, syarah fusus bahasa Turki lama, bahasa Ottoman, bahasa Uthmaniyah lama. Lepas dia terjemahkan bahasa Inggeris yang terkenal lah sekarang. So ada, boleh akses. Itu pun masih susah baca. Tapi tak bolehlah senangkan bahasa. Bahasa Melayu dia kena bahasa yang susah. Ni saya susah lah juga. Bahasa Melayu pun dah rosak dah. So macam mana? Tapi cita-cita lah. Tujuan dia bukan orang awam lah boleh baca. Tapi susah. Sebab tu bila Ana cakap dengan Syekh Saifuddin, engkau tak baca fusus yang diterjemahkan oleh ulama Melayu. Sebab Ana baca Raniri. Macam mana Raniri terjemahkan? Tak lain. Tak sama dengan orang-orang yang menghina Ibn Arabi. Kalau Raniri boleh terjemah lain, Raniri itu bukan Melayu lah. Raniri itu India. He's an Indian. Jadi mufti kat Aceh. Ditulis dalam bahasa Melayu. Hebatnya ulama dulu. Dan cara dia tulis, dia terjemah ikut dia faham macam mana. Sebab dia boleh Persian. So nak faham fusus ni, salah satu ilmu kena ada ilmu Persian. Sebab apa? One of the best syarahan commentary on fusus adalah in Persian. Ditulis oleh Mullah Jami, Naqdul Fusus. One of the best. Tapi dia tulis in Persian. Macam mana gua nak faham in Persian? Sebab tu saya tak suka bila sekarang ni orang meninggalkan bahasa Persia, Persian. Dulu India, bahasa persuratan dia adalah Persian. Arab Persian. So the whole Indian tu boleh baca Persian. Tanya Prof Muntaz. Dia kan dari India lama. Dia boleh Urdu. Dia boleh Persian. Sebab apa? Sebab itu bahasa. Jadi bila dia orang merdeka ni, kan? Bila dia orang merdeka tu baru Persian tu dihilangkan.
Sebelum tu semua orang agama ni boleh position. Okey. Tu tulis tu surah. Imam Ghazali pun sama. Sebab tu Imam Ghazali bila benda yang diharamkan untuk dibaca oleh orang awam, dia mabsus. Mabsus tu dia scattered kan. Dia guna bahasa rumus. Orang tak faham. Tapi bila ditarang satu kitab yang juga dikedekutkan tu pun ditulis dengan bahasa yang very philosophical. Supaya mutakalim tak mudah baca. Supaya golongan yang bukan ahli tak mudah baca. Nama kitab dia Madnun. So kalau bahasa Arab lemah, baca Madnun tak faham. Ni kena bahasa Arab, kena power, kena solid. Itu dia. Okey. Li'annahu qasirun. Ini dia kata qasirun an suluki tariqil hijaj. Sebab apa? Di antara syarat-syarat seorang dia kena berdiam diri. Dia tidak mampu mengikuti cara-cara penghujahan. Sekiranya dia mampu berbuat begitu, walau kana ahlan lahu kana mustadbi'an la tabi'an. Kan? Sekiranya dia mampu berbuat demikian, dia tidak akan menjadi pengikut, seorang pengikut, tetapi seorang yang diikuti. Akan menjadi seorang imam dan bukan sebaliknya. Wa imaman la ma'muman. Ada tak? Tak ada. Maksud dia apa? Kalau dia itu ahlun nazar, kalau dia boleh urai semua ni, dia akan jadi ahli nazar. Dia tak boleh urai kan, berarti dia bukan ahli nazar, berarti dia muqallid. Kalau muqallid, ini dia tidak boleh cakap, dia kena diam. Yang Wahabi yang banyak cakap, ini kena diam. Yang muqallid. Yang alim lain lah. Tapi yang muqallid ni tak, yang tak boleh. Sebab itu dulu kalau orang tak ada ilmu tu dilarang komentar. Cakap dilarang, tanya boleh. Tapi nak jadi sok pandai tak boleh. Kalau dia keluar fatwa ni tangkap. Cakap ni tangkap. Itulah gunanya ada tauliah. Ada tauliah kena ke ada tauliah kenalah. Kan bagi orang merapu cakap agama susah. Ada orang bahasa Arab pun tak reti. Kumanya Arab lagi hebat lah. Ambil tauliah. Confident nak dapat tauliah, tuan-tuan. Confident. Pada mu'allaf. Mengaji pun tidak. Semangat nak street dakwah lah dan lain-lain. Street dakwah bagus. Tapi kena tengok siapa yang cakap. Kalau orang jahil cakap macam mana? Dia akan jadi fitnah tak? Walaupun niat dia dakwah, jadi fitnah. Kena faham. Isu tauliah semalam kecoh habis. Nak kata nak cakap pun nak susah betul. Kan? Duk meroyan tauliah ni. Benda tu saya tanyalah. Ustaz Yusaini Matin bila dia kena, ada tak orang nak tolong dia? Tak ada. Bila kat Johor punyalah semua nak jadi hero tahu tak kes dia macam mana? Kena faham benda ni. Fa in khada al muqallidu fil muhajati fadzalika minhu fudulun. Ni. Sekiranya dia mampu berbuat demikian, dia tidak akan menjadi oleh itu apabila seorang pengikut terlibat, seorang pengikut, terjemahan dia tak, seorang ahli taklid, pentaklid, baru betul pengikut. Anda rasa dia dah betulkan terjemahan ni? Terjemahan lama kot, cuba cek. Dah pergi lapis tak buku? Perempuan tak pergi lagi, kena pergi. Pergi. Saya pergi besok. Saya pergi besok bawa anak. Tapi dia orang kata besok penuh tu, takut tu. Hari ni tak sempat. Hari ni pun dah penuh. Cuma Jumaat tak banyak. Pergi.
Saya ada benda saya nak beli. Apa? Catur Melayu. Tapi ringgit tak tahu macam mana dia main catur Melayu. Tak tahu je lah. Knowledge. For the sake of knowledge. Macam mana nak main. Tadi dapat dari mana pun kan tak tahu. Okey. Oleh itu apabila seorang muqallid terlibat dalam perdebatan fil muhajjati intelektual, maka yang demikian itu adalah tindakan terburu-buru di pihaknya sendiri. Kan? Ini fadzalika minhu fudulun. Terburu-buru di pihaknya sendiri. Dan siapa yang turut serta dalam perdebatan itu adalah umpama seseorang yang cuba mengetuk keluli sejuk. Daribun fi hadidin barid wal mushtaghilu bihi daribun fi hadidin barid. Maksud dia apa? Takkan selesai lah. Besi sejuk, kau ketuk, tak ada apa-apa lah. Betul? Itu maksud dia. Takkan selesai. Tu debat nakkan selesai. Tak payah nak debat macam tu. Dalam mesyuarat fatwa senang. So, tanya, cuba terangkan, explain. Oh, ini macam ni. Cuba baca hujah dia mana. Sekali buka, tak ada. Tak boleh. Ada. Itu salah terjemah tu. Itu bukan maksud dia. Saya faham je lah. Tak dapat selesaikan. Ni. So, banyak yang pembentang kertas kerja, waktu pembentangan tu ditanya habis-habis oleh ahli mesyuarat. Kalau ada kekurangan, disuruh lengkapkan. Bentang lagi. Bukan kita tak boleh prejudis, kita tak boleh apa, kita kena betul lah nak buat fatwa ni kena hati-hati betul. Bukan pakai buat je. Nak buat fatwa langgar je tak boleh. Bentang bawa hujah. Mana isu dia? Ada je Wahabi bentang. Ini adalah ni. Kenapa ni sesat? Ni bukan khilaf. Terdiam. Tak boleh lah macam tu. Kenalah betul kan. Daribun fil hadidin baridin. Diibaratkan mencuba untuk mengetuk keluli yang sejuk. Wa talabun islahal fasadi. Atau meminta seorang memulihkan kesegeraan sesuatu yang telah rosak. Wa hal yasluhul ataru ma afsadad dahru. Adakah seorang pembuat wangian mampu mengembalikan kesegaran pewangi yang telah luput tempohnya? Boleh? Ini pertanyaannya. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Orang awam nak suruh bahas. Tak betul lah. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Ni. Wala'allaka in ansafta alimta anna man ja'ala al-haqqa waqfan ala wahidin minan nudhari bi'ainihi fahuwa ilal kufri wa tanaqudi aqrabu. Maksud dia apa? Barangkali jika kamu bersikap jujur, kamu akan mengetahui bahawa seorang yang menjadikan kebenaran hanya milik seorang pemikir tertentu, seorang, maka dia sendiri sebenarnya menghampiri kufur dan tanakut paradoks. Aqrabu. Amal kufru fali annahu nazzalahu manzilatan nabiyil ma'sum alladhi la yazbutul imanu illa bimuwafaqatihi wa la yalzamu al kufru illa bimukhalafatihi. Wa amma tanaqudu fahuwa anna kulla wahidin minan nudhari mujibun lin nadhari wa muharrimun lit taqlidi. Fa kaifa taqulu yajibu alayka an nadharu ma'at taqlidi aw yajibu alayka an tanzura wa alla tara fi nadharika illa ma ra'aitu fa kullu ma ra'aituhu hujjatan fa alayka an ta'taqidahu hujjatan wa ma ra'aituhu syubhatan fa alayka an ta'taqidahu syubhatan. Di mana mendekati kufur dan paradoks. Adapun kufur,
Kekufuran itu berlaku kerana dia meletakkan pemikiran tersebut, pemikir, maksud dia orang yang dia taksub tadi, contoh dia mentakdiskan imam, seseorang imam, sehingga dia kata imam tu takkan salah. Dia ikut habis, macam Wahabi lah letak dekat Ibn Taymiyah. Memang berani ke Wahabi kata Ibn Taymiyah ni salah bab ni, sesat? Tak berani. Betul? Tak berani. Saya bagi contoh. Saya hari tu saya buka lah. Imam Ibn Qayyim ni dalam kitab Ar-Ruh menerima konsep hubungan antara orang yang mati dengan roh. Orang roh dengan orang yang hidup. So kalau roh ni boleh dengar cakap orang yang hidup, dia membenarkan talqin. Ya, Imam Ibn Qayyim membenarkan talqin dalam kitab tersebut. Dan bukan hanya itu, dia membenarkan mendapat ilmu dari mimpi dari orang yang telah mati. Kan? Oh, kecoh. Meletup. Nah, ini betul, hakiki. Kitab Ar-Ruh. So, itu Ibn Qayyim. So, Ibn Qayyim tidak melihat antara orang yang mati dengan orang yang hidup tu boleh harus dipisahkan. Bagi dia benda tu boleh. Dia bawa hujah-hujah ni. So adalah kan Wahabi dia kata apa? Dia kata, tak, kitab Ar-Ruh tu sebelum Ibn Qayyim tu taubat. Ni selepas Ibn Qayyim taubat, dia join Ibn Taymiyah. Dia tulis tu, dia cerita Ibn Taymiyah tu dah meninggal. Datang dalam mimpi orang yang tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ajar orang yang tak setuju dengan Ibn Taymiyah ilmu faraid. Tu macam mana? Ni. So itu. Jadi tak bolehlah takdis. Samalah juga. Ni ustaz sekarang tengah kecoh buat rancangan anda muskil ke mana ke isu tentang ta'assub. Saya tengok minggu lepas Jakim buat tentang ta'assub. Ada panelis yang okey, ada panelis yang tak okey. So, tak okey ke apa? Dia tak isti'ab. So, dia hanya kata, kita kalau taksub ni habis. Lepas tu kita pun apa? Kita pun macam-macam lah dia cerita benda-benda yang orang tak buat ni. Tapi buat strawman fallacy lah. Yeah. So, taksub. Anda tanya sekarang. Kita nak halal haram. Sesat tak sesat. Kufur tak kufur. Ini benda besar, betul tak? Benda besar ni dia kena ada dawabit. Betul ke tidak? Ini bukan fadailul a'mal. Ini benda besar. So, apa kayu ukur? Halal haram jelas kayu ukur dia. Babi haram. Anjing haram. Betul. Binatang ni sembelihan tak betul haram. Sembelihan betul halal. Betul. Makanan ni haram. Makanan ni halal. Ada mi'yar dia. Ada. Apa kayu ukur dia? Ada. Usul fiqah dia ada. Ada. Dalil dia ada. Ada. Betul. Itu hukum. Sekarang kita nak keji, tak apa, kalau itu halal haram means orang yang makan benda haram tapi akui benda tu haram, minum arak lah, kaki minum, boleh tak kita kafirkan dia? Tak boleh. Kenapa? Benda tu haram. Dia mengakui benda tu haram, dia buat benda haram tapi dia tak kata benda tu halal. Betul? Kita tak boleh mengkafirkan murtakibul kabirah. Betul? Sekarang saya tanya, bila entah sesatkan seseorang, dia sesat sebab dia taksub. Sesatkan orang. Sesat ni lebih berat daripada minum arak ke tidak? Lebih berat lah kan? Orang buat dosa. Tapi kalau sesat ni lebih berat, betul? Satu lagi tingkatan, kufur. Betul? Berarti mestilah benda yang dianggap sesat dengan benda yang dianggap kufur, dia mesti berada dalam keadaan yang lebih jelas dia punya kayu ukur. Betul? Sekarang saya tanya, apa kayu ukur seorang itu ta'assub? Bagi saya kayu ukur. Dia ini pentaksub. Bagi saya kayu ukur. Okey. Tak dapat nak bagi kayu ukur. Lepas tu boleh sesat pula. Ya, kita kena sadu dharak. Amboi, sadu dharak.
Kalau macam tu habislah kita sadu dhara'i. Tak payah ada guru syekh, nanti taksub. Sadar li dhara'i. Belajar sendirilah cukup. Taksub dengan Al-Quran dan Sunnah sahaja. Boleh teriju? Tak boleh Ustaz. Ustaz, tahu pun. So kena ada kayu ukur. So saya nak tanya, apa kayu ukur? Taksub. Itu satu. Ini pun bila dia orang tak dapat buat, tak betul. Yang kedua, dia kaitkan orang-orang tarekat taksub. Dia bagi contoh, murid dengan guru ini ibarat jenazah yang sedang dimandikan. Ikut sahaja. Kan? Dia ambil kaul tu. Memang kaul tu ada dalam kitab tasawuf. Inilah penyakit orang yang tak mengaji kitab tasawuf nak cakap tasawuf. Maksud guru dengan murid itu ibarat jenazah yang dimandikan dalam hal suluk. Dalam hal yang bukan suluk. Tu maksud dalam hal jalan bertasawuf. Maksud dia apa? Syekh kata entah zikir 2,000. Kan? Kenapa kena 2,000 Syekh? Oh, Syekh bagilah saya 5,000. Kenapa kena 2,000? Saya nak 1,500. Boleh tak? Ini tak betul lah. Ini maksud dia. Syekh suruh tu kau ikut je lah. Dia kata 2,000 lah. Kenapa? Dia ibarat macam doktor. Pergi jumpa doktor. Doktor, saya demam ni. Okey, dia bagi paracetamol 1,000. Why you have to give me 1,000? I don't want a paracetamol. For me, I want this one. I'm telling you, you sakit ni, paracetamol je. 1,000 milligram. Oh, I heard paracetamol, if you want, you eat it, forever it will be in your body. Pernah dengar? Makan Panadol selamanya akan ada dalam tubuh kita. Ni macam mana? Kau bukan doktor, dia doktor lah. Dengar je lah, ikut je lah. Dia kata tu je lah. Betul, correct? Ini dalam perubatan. So dalam bab tasawuf, suluk ni maksud jalan tarekoh, jalan tasawuf. Sama lah. Saya nak pergi suluk, tak boleh. Duduk dulu. Kenapa tak boleh? Hak saya lah, saya nak pergi suluk. Tak betul lah. Kau kena dengar lah cakap guru kau. Adalah sebab dia baru masuk tarikat nak pergi suluk apa. Contoh dia. Misalan dia. Tapi takkan dia nak sebut. Kalau dia sebut baru masuk tarikat nak bersuluk. Terasa dah budak tu betul. Lebih baik dia kata tak payah, duduk je dulu. Apa tak payah sebut dulu. Lama-lama kalau kau sabar, kau tahu dah. Dah lama baru faham. Contoh dia kan. Ada sebab dia. Tapi apakah bab ilmu? Kalau dia suruh ajaran sesat pun kita kena ikutlah ajaran sesat. Kena faham tak? Apa dia kata? Bab fiqah. Saya bagi contoh bab fiqah. Bab fiqah tak? Dalam ilmu tariqah jelas. Guru mazhab ni, murid mazhab ni, ikut sesuai mazhab masing-masing lah. Boleh faham? Saya bagi contoh. Ada guru tarikat dia tarikat ada guru dia mazhab Hanafi. So di dalam pengajaran tasawuf dia solat witir tu wajib. Kan dia tulis wajib. Datang murid kalau dia tak ada ilmu, tak ada ilmu, dia akan sangka bahawa memang dalam mazhab Syafi'i, dia tak kata mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang saya belajar, solat witir itu adalah sunat saja, sunat muakkadah. Kenapa guru saya kata wajib? Berarti guru saya telah menambah syariat. Boleh? Kan? Dia yang tak ada ilmu ni, dia buat kesimpulan sendiri. Boleh bawa padah tak? Mewajibkan benda yang tak wajib. Masuk kat jabatan agama, habis lah. Padahal guru tu sedang bercakap sesuai dengan mazhab dia. Mazhab dia Hanafi, memanglah wajib. Betul? Ni bahaya. Tengok. Tapi apakah kalau diterangkan guru saya ini adalah bermazhab Syafi'i? Syekh bermazhab dengan mazhab Hanafi. Solat witir ni tak wajib dalam mazhab Syafi'i. Tentu dia akan respon balik, oh iyalah aku mazhab Hanafi. Tapi sunat-sunat pun muakkadah pun kan al-khuruj minal khilaf mustahab. Lebih baik kau buat. Betul. Akhirnya dia pun buatlah. Betul. Itu nama dia targhib. Kena faham biasa. Adakah perbincangan
ilmiah pun kena ikut benda ni. Tak, siapa kata dia mesti ikut? Tak ikut. Anak ada banyak syair Arab. Tarekah beza-beza. Saya jumpa ulama Tijani. Tijani yang paling sensitif kat Malaysia. Anak kat Morocco, anak jumpa ulama Tijani duduk sama. Dia tahu anak tarekah beza. Okey je. Tak ada masalah. Tak ada pun kalau kau dah ngaji dengan aku, kau tak boleh ambil guru lain. Tak. Anak mengaji dengan dia bab lain. Ngaji dia ilmu kalam, usul fiqh, ilmu tasawuf, bukan bertarekah tapi ilmu tasawuf itu sendiri. Penjelasan isu tasawuf. Apakah saya kena ikut dia? Tak boleh. Dah tak boleh ziarah kubur selain daripada Tijani. Tak ada. Tak ada masalah. Ini orang yang banyak salah faham sebab dia tidak ada ilmu yang cukup. So yang dhabit ta'assub yang diharamkan apa? Ni. Imam Ghazali bagi ni. Dia sampai meletakkan guru dia maksum. Li'annahu nazzalahu manzilatan nabi al-ma'sum. Alladhi la yasbutu al-imanu illa bimuwafaqatihi. Means kalau orang ni tak ikut guru ni, rugi, tak dapat syurga. Itu tak betul lah. Betul? Kalau dia kata situ, yang kena ketuk lah. Mana ada tarekah macam tu? Guru anak ingat lah waktu kecil. Dia datang Malaysia. The first thing, salah satu benda pertama, dia pergi Negeri Sembilan jumpa Syekh Ma'ruf Lengging. Bila nak tanya kenapa? Oh, sebab apa? Sebab Naqshbandi dah ada kat Malaysia. Nak bawa Naqshbandi baru kat Malaysia ni kena minta izin lah dulu. Betul tak? Ada ke dia kata, oh semua kena berada pada aku? Tak ada. Dia bagi minta izin lah. Adab. Betul? Adab. Tu kena ada adab. Kalau dah datang, hormat. Seorang tarekah ni dia hormat sama mereka. Kalau tak ada hormat, nama dia cakap je bertarekat tapi tak bertarekat. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Tu. Jadi kena faham beza, kena faham perbezaan ini dan penjelasan ini. La yalzamu al-kufru illa bi mukhalafatihi. Inilah dia punya dhabit. Dan akan jatuh kufur jika tidak mengakuinya. La yalzamu al-kufru illa, ini ialah maksud dia tak jatuh kufur melainkan dia bercanggah dengannya. Tak jatuh kufur melainkan dia bercanggah. Inilah yang dipanggil ta'assub yang rusak. Wa amma at-tanaqudu fahuwa anna kulla wahidin minan nuzar bimujibil lin-nazari wa muharrimun litaqlid. Manakala menghampiri tanakut, paradoks pula, kerana setiap pemikir perlu mengkaji dan tidak boleh bertaklid. Kalau engkau kata engkau ni seorang ahli nazar, kau jangan taklid. Jadi pengkaji. Tidak boleh bertaklid. Maka bagaimana kamu boleh berkata kamu harus mengkaji dan dalam masa yang sama mengikuti? Dia kata kau kena jadi seorang ahli nazar, tapi dia sendiri muqallid. Ini nama dia tanakut. Kau tak boleh bertaklid. Kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Berarti mujtahid lah kembali Quran dan Sunnah. Tapi last buka fikih Sunnah Syed Sabiq. Sama je lah. Kau muqallid kepada Syed Sabiq. Sebab apa? Kau memahami fikah melalui Syed Sabiq, cara dia faham Al-Quran dan Sunnah. Apa beza dia kita berfikah, baca Imam Nawawi, memahami fikih Syafi'i melalui kefahaman Imam Nawawi terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sama tak? Maksud dia, orang yang mengaji fikih Sunnah Syed Sabiq, itu mazhab dia, mazhab fikah dia, mazhab fikah Syed Sabiq. Sebab Syed Sabiq tak declare dia bermazhab. Betul? Melainkan mazhab dia mazhab Ibn Taymiyah. Disebut dekat dalam kitab Fiqh Sabiq tu, bahawa menurut qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata wa kata wa kata.
Sebab tu fikir sabik ni zaman anak kecil dulu dilarang. Haram. Kenapa haram? Sebab dia merosak fiqh. Dia merosak fiqh. Jadi wal hadir abizakumullah. Ini masalah fikir sunnah. Syed Sabik. Banyak pula orang nak jumpa saya ni. Macam mana? Hari ni. Tapi pukul 9 memang kena stop. So ini. Lepas tu dia kata apa? Maka bagaimana kamu boleh berkata kamu harus mengkaji dalam masa mengikuti, atau kamu harus membuat kajian? Kan? Fakaifa, kamu harus apa? Membuat kajian menurut hasil kajianku, maka setiap yang aku lihat sebagai hujah, kamu harus pegang ia sebagai hujah, dan apa yang aku lihat sebagai syubhah, kamu harus pegang ia sebagai syubhah. Ini macam mana boleh kata ini? Wa ayyu farqin baina man yaqulu qallidni fi mujarradi madhhabi wa baina man yaqulu qallidni fi madhhabi wa dalili jami'an wa hal hadha illa tanaqudun. Apakah ada perbezaan antara seorang yang berkata ikutilah mazhabku dengan seorang yang berkata ikutilah mazhabku dan seluruh hujah-hujahku? Bukankah ini satu paradoks? Apa beza dia? Sama je, betul? Sama je. Ini bagi tahu dekat geng-geng yang tak nak bermadhab ni. Tak ustaz, kami bermadhab ikut Quran dan Sunnah. Sama dengan ni, paradoks. Ustaz, kita bukan nak kata tak bermadhab, kita cuma nak suruh muttabi'. Muttabi' tu apa? Dia ikut kepada pendapat dengan tahu dalil. Kalau tahu dalil, dia tak nak. Hatta mutabik orang awam macam nak faham. Orang awam macam nak faham. Baca Arab pun tak reti. Dalil pun tak tahu. Apa? Senang je kalau nak kata mazhab. Mazhab tak ada dalil. Tak ada. Mazhab Syafi'i, saya baca Fathul Qorib tak sebut dalil pun. Syarat solah, syarat ni. Memanglah Fathul Qorib tak sebut dalil. Kau nak dalil, kau buka kitab Muhadzab. Mengajarlah kitab Muhadzab. Nak tengok kau mengajar kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab ni memang susah. Ana ada satu Kiai Zamroji yang Kiai Ana lah, Kiai Agung Ana. Ana waktu tu dia kitab, jadi dia waktu tu mengajar. Banyak ilmu, banyak kitab lah dia mengajar kan. Dia mengajar. So Ana banyak mengaji. So ada satu kelas ni Muhadzab, Ana tak dapat masuk. Sebab dia mengajar hanya kepada pelajar yang dah lulus, tapi yang dah lulus sama ada ustaz atau belum jadi ustaz. 3 aliyah dah lulus. Kitab dia Muhadzab. Dia mengajarnya. Yang Zamroji mengajar. Jadi cerita dia biar tahu dalil kan. Ni aku bagi tahu dalil dia. Mazhab Syafi'i. So dia mengajar kitab Muhadzab. Syarah kepada Muhadzab tu kitab dia apa nama dia? Majmu'. Majmu'. Itu syarah Muhadzab. Ada satu lagi Al-Bayan lil Imrani. Itu. Tapi Bayan Imrani kurang lengkap. Tapi Majmu' baru lengkap. Ini. Itu pun susah. Ana ingat dulu ana teringin nak ngaji. Budak lagi anak kelas 1 sanawi. Dia mengajar tu dah lulus. Ni orang dah lepas 3 aliyah. Tapi tak dapat nak mengaji. Tapi itu bila dah boleh pandai baca kitab, baru baca dah, bila dia dah meninggal. Kitab tu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi kalau nak dalil fikir mazhab Syafi'i, kau mau baca kitab Muhadzab. Fikir manhaji macam mana ustaz? Tu orang moden buat. Kalau nak betul-betul tu Muhadzab. Baik, insya-Allah aktafi hadzal qadar, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.